مولانا ومن نشتاق إليه أبدا سرمدا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة العدناني الإبراهيمي الإسماعيلي وصلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته وسائر أصحابه وسائر من سلك مسلكه إلى يوم الدين اللهم أمين. إدخال السرور على قلب سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في طمعنا لله كبير فلا ندري والله رب كريم لعل الله عز وجل ونتمنى ذلك أن يوفقنا وأن يجعلنا من كبار شيوخ الأمة حتى نخدم هذه الأمة التي صارت معظمة عند الله عز وجل بانتسابها إلى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مقدمة قبل أن ننتقل من لغة إلى لغة. Okey, kita start dalam bahasa Melayu pula. Syukur pada Allah, semoga kita direzekikan lagi untuk terus bersama dalam majlis-majlis barakah seperti ini. Dan pada malam ini kita masuk pada hadis yang ke-36 Kita masuk pada hadis yang ke-36. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Muhyiddin Yahya ibn Sharaf ibn Mira ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam al-Hizami al-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla al-hadith as-sadis wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al jannah وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رواه مسلم بهذا اللفظ. Hadis yang ke-36, hadis yang menunjukkan betapa Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan kepada kita sebagaimana apa yang kita perlakukan terhadap hamba Allah. Kalau kita tengok dalam banyak hadis, kita akan jumpa hadis-hadis yang menunjukkan apa yang kita lakukan kepada makhluk Allah, seperti itu Allah akan lakukan kepada kita dan lebih. Maknanya kalau kita mahu Allah sayang kepada kita, maka kita kena sayang pada makhluk Allah. Begitulah keadaannya. Dan banyak hadis yang kita dengar seperti itu. Sebagai contoh, hadis yang biasa kita dengar daripada mulut para guru kita, yang mana Allah Azza wa Jalla telah menyatakan berdasarkan lisan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi akan disayangi. Nampak? Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu buat, macam tu kamu akan diperlakukan. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi, yang mempunyai perasaan belas ihsan, maka dia akan disayangi oleh Tuhan yang juga maha penyayang, maha pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum, wa fi riwayah yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah, belas ihsanlah kepada apa yang berada di atas muka bumi. Di langit akan menyayangi dan merahmati kamu. Maknanya kalau kamu buat baik kepada hamba Allah di bumi,
kesan dia malaikat Allah di langit pun sayang kamu. Bila malaikat sayang, itu tanda bahawa Allah sayang kepada kamu. Sebagaimana kita buat baik kepada penduduk bumi, nanti penduduk langit akan sayang kepada kita. Bila penduduk langit sayang kepada kita, iaitu para malaikat, mereka tidak akan menyayangi orang yang dibenci Allah. Jadi di situ kita dapat tengok betapa banyak hadis-hadis Nabi yang kita akan jumpa seperti ini, yang dia punya kesimpulan dia, apa yang kamu buat kepada makhluk, begitulah kamu akan diperlakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ni Nabi sebut, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang telah melepaskan, daripada seorang mukmin akan satu kesulitan daripada kesulitan-kesulitan dunia. Orang tu ditimpa kesulitan, kesusahan. Kita dapat tahu kita lepaskan kesulitan tersebut. Ima dengan doa kita, ima dengan bantuan material kita. Yang penting kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dia. Apa kesan dia? Tengok, kita buat baik sama hamba Allah. Kerana apa? Sebab jiwa kita ada jiwa belas sama kasih terhadap hamba Allah. Kesan dia, Allah akan balas macam tu kepada kita. Tapi pada keadaan yang lebih dahsyat lah. Kita tolong orang sekadar biasa-biasa, tapi Tuhan akan tolong kita begitu hebat. Allah akan melepaskan kepada kita satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Maka kalau kita nak banyak Allah lepaskan kita, maka banyaklah kita kena berbuat baik sama hamba Allah. Sebab itu syurga itu adalah tempat yang mana penduduknya memiliki hati yang baik, hati yang sayang menyayangi. Sehingga Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi menyatakan, kalau kamu nak tengok siapakah dia penduduk syurga, maka tengoklah orang yang jiwanya penuh dengan kasih sayang sewaktu dia di atas dunia. Sebab orang macam tu yang boleh masuk syurga. Ada pun orang yang jiwanya penuh dengan kebencian, jiwanya penuh dengan tak puas hati dengan orang, jiwanya penuh dengan hasad dengki. Orang begini, kalau dia mati sebagai Muslim pun, dia tak boleh nak masuk syurga secara terus. Sebab ada benda yang menghalang dia untuk merasai keenakan syurga. Dia masih lagi belum sempurna kesucian dia. Maka perlu dibersihkan terlebih dahulu. Maka dibersihkan terlebih dahulu di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Ada pun orang yang jiwanya lebih kurang dengan apa yang orang buat kepada dia. Dia lebih kurang, dia memaafkan, dia tak kisah orang nak kata apa kat dia. Bagi dia apa sangatlah orang buat kepada saya berbanding kalau saya baik kepada dia. Orang yang jiwa dia baik seperti ini, maka orang ini adalah calon kepada penduduk syurga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebut oleh guru kita Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Hadis ni Nabi sambung lagi, siapa yang mempermudahkan atas orang yang susah. Ada orang ditimpa kesusahan, dia berhutang, dia payah nak bayar hutang, contoh sebab duit tak cukup, atau dia ditimpa apa saja yang menyebabkan dia berada dalam kesempitan. Lalu datang satu orang mempermudahkan bagi dia. Termasuk juga kita bayar zakat. Kita bayar zakat supaya kita dapat mempermudahkan kesulitan orang yang susah. Maknanya insya-Allah barakah kita melakukan amal ibadat ini dengan sedekahnya, dengan doanya. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang disebut oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang mudahkan orang yang susah, yang ditimpa kesulitan duit, orang banyak hutang dia tolong bantu. Hatta kalau contoh orang tu berhutang tak mampu nak bayar, dia kata tak apalah, saya maafkanlah, tak payahlah bayar hutang, dia halalkan. Ini semua orang yang Allah akan balas sebagaimana dia buat kepada hamba Allah. Allah mudahkan pula urusan dia di dunia lagi dan juga di akhirat. Sesiapa yang menutup seorang mukmin, satu orang musliman, maknanya setiap orang ada keaiban kan? Setiap orang ada keaiban dan dia tak nak orang tahu aib dia. Tapi kadang-kadang terzahir aib dia. Bukan dia bangga dengan aib dia, tapi dia kadang-kadang tak sengaja. Dia sedaya upaya nak tutup aib dia, terlepas juga. Orang tahu juga. Maka ketika itu, kalau orang yang tahu aib seseorang, tapi dia tutup aib orang tu, biasanya kalau sama-sama kawan-kawan boleh tutup lah. Tapi kalau tak satu geng, payah nak tutup. Ini peluang untuk kita londehkan ni betul-betul. Kan? Alang-alang kita bermusuh, alang-alang selut perkasam, biar sampai ke pangkal ketiak kan? Bukan sampai lengannya, kalau boleh sampai ketiak, biar basah betul. Alang-alang mandi, biar basah. Dah, Nabi ajar, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup keaiban seorang mukmin, seorang muslim, Allah akan tutup keaiban dia di dunia dan juga di akhirat.
Katakanlah kita ada satu orang yang tak suka pada kita. Dia buat benda yang tak elok pada kita. Dia buat satu benda yang dia nak merosakkan kita, contoh. Kalau kita maafkan dan kita tutup keaiban, dia tak cerita kepada orang, tak viralkan, maka kita juga telah menutup keaiban dia. Dalam keadaan mungkin dia buat tu secara terang-terang. Tapi terang-terang zaman hari ni, kalau diviralkan satu dunia tahu. Zaman dulu kalau terang-terang orang kampung tu je tahu. Lepas tu maklumat tu taklah satu dunia tahu. Maknanya hari ni kalau kita dapat tutup keaiban orang tu lagi besar sebenarnya. Sebab kita dapat menghalang keaiban dia daripada sampai kepada seluruh dunia. Jadi siapa yang tutup keaiban seorang, Allah akan tutup keaiban dia di dunia dan juga di akhirat. Siapa di kalangan kita tak ada aib? Semua kita ada aib. Macam mana kita nak tutup keaiban kita? Iaitu dengan kita menutup keaiban orang di atas dunia. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ada sebut berdasarkan pengalaman beliau satu lagi cara untuk tutup aib. Kata beliau di dalam syair beliau, dalam diwan Asy-Syafi'i ada satu syair ni. Yang ini merupakan pengalaman Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di dalam sepanjang hidup beliau. Al-Imam Asy-Syafi'i telah buat beberapa konklusi, beberapa kesimpulan. Antaranya kata beliau, wa in kasurat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna laha ghita'u tasattar bis sakha'i fa kullu aibin yughattihi kama qila as-sakha'u. Kalau adik-adik rajin buka dalam diwan Imam Asy-Syafi'i, buku ni ada jual hatta dalam internet pun ada. Kita boleh jumpa banyak kalam-kalam Imam Syafi'i dalam bentuk syair yang mudah dan menarik. Sebab bahasa Imam Syafi'i ni bahasa tinggi. Kalau buka kitab Al-Um ni, kita terasa, ya Allah, tingginya. Ini pun kalau ikut kata para ulama, Imam Syafi'i dah rendahkan bahasa dah tu. Dalam kitab Al-Um ni yang ada depan kita ni, itu pun Imam Syafi'i dah cuba rendahkan dah bahasa beliau. Mereka kalau beliau guna bahasa yang sebetulnya terlopong, kita dengar sedap tapi tak tahu makna. Dengan bahasa-bahasa dalam Arabnya yang orang Arab pun banyak tak tahu. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini hujah dari segi bahasa. Untuk menguatkan bahasa kita pun bagus juga kita hafaz syair Al-Imam Asy-Syafi'i. Selain daripada kita dapat bahasa yang sampingannya lah, kekuatan bahasa kita cantik, kita tahu tarakib Arab macam mana, tapi yang lebih penting kita dapat isi beliau. Kata Imam Syafi'i, wa in kasurat uyubuka fil baraya, kalau aib kamu ni banyak sangat orang tahu. Ini cerita kalau aib kita ni orang dah dedah ni, kan? Kita sendiri cuba tutup aib orang, tapi masalahnya orang dah sebarkan aib kita. Wasarraka an yakuna laha ghita'u, kamu pula suka kalau aib itu ada penudung dia, ada cara yang kita boleh tutup aib tu, tapi orang dah tahu belaka dah. Macam mana caranya? Tasattar bis sakha'i, tutuplah keaiban kamu itu dengan sikap pemurah kamu. Fa kullu aibin, kerana sesungguhnya setiap aib, yughattihi kama qil as-sakha'u, kerana sesungguhnya setiap keaiban tu, sebagaimana yang disebut oleh orang-orang terdahulu, sebagaimana yang pernah disebut sebelum ini, setiap keaiban itu akan dapat ditutup dengan sikap pemurah kita. Ini adalah pengalaman Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis ni Nabi kata, siapa tutup keaiban seorang mukmin, Allah akan tutup keaiban dia. Selain daripada kita mengharapkan Allah tutup keaiban kita, kalaulah satu orang tu dia banyak aib, masa sekolah menengah lu macam-macam dia buat, tiba-tiba dia datang ke Al-Azhar. Nanti kalau dia balik, nanti dia ceramah, nanti dia habis balik Al-Azhar, balik, orang kata, jadi ustaz dah sekarang. Ingat tak dulu masa awak sekolah menengah awak buat apa? Ingat tak? Naya sebenarnya. Sebab itu antara benda yang kita kena jaga adalah zaman muda kita. Zaman muda ni kena jaga betul. Zaman muda bukan zaman foya-foya. Sebab zaman muda kalau kita tak jaga kita punya akhlak, orang tahu kita punya akhlak yang tak elok, dia jadi modal sampai hari kiamat. Orang boleh menggoreng tak selesai goreng-gorengan tu, minyak tak habis. Okey. Jadi zaman muda kena jaga sungguh. Dan di antara benda yang subhanallah menarik yang ada pada Nabi, Allah takdirkan kepada Rasul, zaman muda Nabi, daripada muda lagi, Nabi ni tidak ada langsung sebarang keaiban. Sehingga musyrikin Mekah dalam mereka memikir macam mana kita nak pastikan orang tak masuk Islam ni, mereka tak jumpa cara. Mereka tipu orang, kata Nabi ni
tukang sihir. Itu je lah. Nabi ni ada masalah kena rasuk. Tapi tak ada pun seorang kata, dulu masa muda teruk tu. Apa dia tak buat masa muda tu? Tiba-tiba mengaku jadi Nabi. Tak ada siapa boleh kata begitu sebab tak berlaku benda tu. Dan ini antara benda yang kita kena belajar daripada Nabi. Kena jaga zaman muda. Baik, kalau dah aib kita banyak, cara nak tutupnya kata Imam Syafi'i, banyakkan membuat kebajikan. Orang yang kita rasa boleh sebarkan aib kita tu, banyak kita bagi duit kat dia. Bukan nak rasuah dia. Buat macam mana kan? Dia tu mulut terpayan, kecilkan mulut dia dengan ada masalah apa ni, dengan cerita ada masalah, kau ambil sikit ni. Kau tu dah ada rezeki lebih, ambil. Orang ni al-insan abidul ihsan. Manusia dia akan jadi hamba kepada sikap baik yang orang buat pada dia. Walaupun orang tu ada aib, tapi kalau dah orang tu selalu tolong dia, dia lupa dah aib orang tu. Dia akan ingat, tak apalah, sikit sangat aib dia, tapi dia tolong kita, subhanallah. Ini pengalaman al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam masa yang sama, itu al-akhdhu bil asbab. Baik, dari segi tawakal kita kepada Allah macam mana? Berdasarkan kalam Nabi, Nabi kata, tutup aib orang, Allah tutup aib kamu. Sebab bukan bagi sedekah tu yang menutup aib. Itu hanya al-akhdhu bil asbab. Baik, siapakah sebenarnya yang dapat menutup aib kita di dunia dan juga di akhirat? Allah. Maknanya, cara formula dia, buat baik sama hamba Allah. Kalau ada keaiban orang, jangan cerita. Tutup. Aib dia dulu ke, aib dia yang terdedah ke, akhlak buruk dia ke, sama ada aib dari segi perwatakan dia, ataupun dalam dia punya jasad dia ada keaiban ke. Tak payah cerita dengan orang, sebab ini akan menyebabkan Allah akan tutup keaiban kita. Tapi susah tau, kalau satu geng boleh tutup, insya-Allah. Kalau satu geng, satu kawan rapat boleh tutup. Yang jadi payahnya kalau tak satu geng. Sebab biasanya kita akan berusaha mengenal pasti apa kelemahan musuh. Sebab tu kena pegang sungguh-sungguh hadis ni. Bila jadi musuh lagi susah. Bila kita bermusuh dengan orang, lagi susah. Dia pun cari aib kita, kita pun cari aib dia. Sebab dia nak gunakan aib kita tu untuk tutup. Cakap lebih aku dedah. Cakap lebih kurang aku dedah. Menyebabkan kita jadi tertekan. Tapi Nabi ajar, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kemudian Nabi kata, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Seorang itu akan berada dalam bantuan Allah. Allah akan berada di dalam membantu seorang hamba selagi mana si hamba itu berada dalam usaha untuk membantu saudaranya, membantu adik-beradiknya sesama agama. Jadi dalam masa yang sama Nabi tutup ucapan baginda Nabi dengan Nabi sebut tentang ilmu. Saya mikir apa kaitan bila fikir-fikir betul, kalau tanpa ilmu kita takkan mampu untuk buat benda yang awal tu. Lalu Nabi kata, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan yang mana dia lalu di jalan tersebut semata-mata kerana dia nak mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Sebab dia nak sampai ke dalam majlis ilmu ni susah, berat. Majlis ilmu kadang-kadang ambil masa bertahun-tahun. Saya belajar dengan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut 5 tahun. Peringkat awal saya baca kitab dengan beliau start pada tahun 2003. Saya habis BA sama master di Kahirah 2003. Masuk-masuk Syekh baca kitab Ghayatul Bayan, Syarah Matan Zubat Ibn Raslan. Baca pula harfan-harfan. Sebab ini yang diajar oleh Fadilatul Syekh Ali kepada anak-anak murid beliau. Baca tu harfan-harfan. Khatam bila tu serah ke Tuhan. Baca daripada kitab Taharah, saya terlepaslah 2-3 majlis. Sebab peringkat awal tu saya tak pandai tentang talaki ni. Bagi saya orang pergi talaki ni adalah orang yang tak cerdik, yang memerlukan bimbingan. Adapun saya orang cerdik. Buat apa baca buku dengan Syekh? Kita boleh baca sendiri. Kan? Saya tersesat peringkat awal. Sebab saya tak ada pengalaman bertalaki di Malaysia. Jadi saya tengok orang yang pergi melengkung dengan Syekh, sian orang ni. Tapi baguslah dia mengaji juga. Macam saya tak perlu. Saya boleh baca sendiri. Kan? Sekali saya duduk, baru sedar diri baru kita sedar diri rupanya tak ada benda kita ni. Akhirnya saya bertaubat ketika itu dan saya mula ikut. 5 tahun saya belajar dengan beliau. Sampai 5 atau 4 tahun itulah. Akhirnya sampailah kami ke Kitabul Hajj. Sampai Kitabul Hajj berapa tahun? 4 tahun ke 5 tahun. 5 tahun. Berapa jam sekali kelas? Nak try bolehlah zaman dulu. Kadang-kadang kelas start berlepas asar,
Kadang-kadang habis sampai maghrib, kadang-kadang sampai isyak, kadang-kadang lepas isyak sambung balik. Bukan 2 jam dah kelas, memang 4 jam ke 5 jam, kadang-kadang sampai 6 jam. Berhenti semayang. Lepas tu dalam kelas kadang-kadang ada orang bagi roti. Dia ada seling-selingan tu lah. Tapi dalam sekali kelas sampai 4-5 jam. Lepas tu kelas berapa kali seminggu? 3 kali. Musim panasnya, musim sejuknya, masing-masing ada ujian. Tapi maknanya kita pergi juga sebab kita tahu betapa berharganya kita nak dapat apa yang ada dalam dada para ulama' tu. Sebab mereka pun dapat begitu dengan penuh susah payah. Tengok susah tak kita dapat? Susah. Bukan senang. Kawan-kawan semua dah balik. Rambut dulu hitam, sekarang dah putih. Dulu anak umur 19 tahun. Kira dulu anak umur 19 tahun. Saya lah anak tu kan. Seorang anak yang berumur 19 tahun, sekarang dah dekat 40. Kalau ikut tahun Islam dah 40 dah. Kan? Kawan-kawan dah balik. Orang lain dah ada rumah, orang lain dah kerja. Kita rumah pun tak ada, apa pun tak ada. Saya cakap dengan tak apa je, kita menyewa sampai mati bukan susah. Kan? Hidup bukan lama. Kan? 40 tahun dan 20 tahun ni mati lah. Saya masalah kan. Nak beli rumah apa? Kalau ada duit kita belilah, kalau tak ada kita sewa sampai mati. Anak-anak dia orang ada duit, dia cari rumah sendiri. Dan kita pun dah target nak mati kat mana. Bincanglah, semua fikir dah betul. Kan? Maknanya susah. Berlawan dengan hawa nafsu, semuanya baik susah tak kita dah dapat ilmu, susah. Nak sampai ke tempat ilmu pun susah. Di Al-Azhar dulu jauh. Sebab tu kelas-kelas di Al-Azhar tak ramai. Tapi kalau kelas-kelas dekat dengan rumah penempatan pelajar, ramai. Sebab pelajar Melayu ni dia ada satu sifat, dia manja. Jauh sikit tak nak pergi. Kalau kelas susah sikit, tinggallah. Kalau bahasa Melayu ramai, kalau kelas bahasa Arab kadang-kadang tak ramai. Baik, sebagaimana kita susah menempuh pengajian itu untuk sampai untuk mendapat ilmu yang barakah itu, maka apabila kita bersusah payah, Allah balas dengan Allah mudahkan kita jalan ke syurga Allah. Sebab bila ada ilmu, kita tahu hukum hakam halal dan haram. Kita akhirnya dibentuk oleh para guru, akhirnya kita terikut dan kita dididik untuk mengikut syariat. Orang yang ikut syariat, orang ni syadun kepada penduduk syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dengan apa yang disebut tadi, susah. Kalau ikut hati, orang maki kita maki balik. Man sabbani sababtuh, wa man syatamani qataltuh. Mungkin tu hadis yang akan keluar. Rawahu ayu syait. Ayu fulan. Man sabbani sababtuhu wa man qatalani khalas mitu. Kalau siapa bunuh saya, matilah saya. Tapi kita tak akan dapat beramal dengan apa yang disebut oleh Nabi ni. Tapi dengan ilmu lah membawa kita untuk sampai kepada perkara tersebut. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Nabi sebut dalam hadis ni juga, siapa yang berhimpun, tak ada satu kaum pun yang berhimpun di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Dia berhimpun di masjid. Di masjid itu mereka saling membaca kitabullah. Maknanya mereka baca Quran secara berjamaah. Orang Melayu kita buat baca Yasin secara berjamaah di masjid-masjid dulu. Atau mereka berhimpun dalam mempelajari kitabullah. Belajar tafsir, belajar tajwid. Termasuklah juga kalau kita nak kembangkan mempelajari apa saja yang berkaitan dengan kitabullah. Baca kitab fiqh, huraian kepada apa yang disebut oleh Allah dan juga oleh Rasul. Dan mereka mempelajari kitab Allah itu, iaitu Al-Quran dan juga segala yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa kesan dia? Tidak akan berhimpun orang tersebut seperti itu keadaannya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah. Sebab tu orang Islam, subhanallah, jiwanya tenang. Walaupun kadang-kadang macam-macam masalah yang menimpa kita, tapi kita tenang. Mari mana ketenangan tu? Rupa-rupanya kuncinya kerana kita dekat dengan rumah Allah, dan di situ kita mempelajari kitab Allah. Malaikat akan menudung kita dengan sayap-sayap mereka. Tanda apa? Tanda mereka redha dengan kita. Kemudian kita dilindungi ataupun ditudungi oleh Allah dengan rahmat. Dalam masa yang sama Allah sebut kita di sisi malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikat yang hampir kedudukan mereka, tinggi kedudukan mereka. Allah sebut kepada fulan-fulan di kalangan malaikat bahawa si fulan orang yang begini. Allah puji kita di sisi para malaikat Allah. Jadi ini adalah merupakan benda yang baik.
Dan kalau kita tengok dengan ilmu juga, natijah kepada ilmu, kata Fadilatul Syekh Husri, adalah zikrullah. Kita menuntut ilmu untuk kita tahu halal dan haram. Akhirnya apa yang last kali kita nak capai apa? Kepada zikrullah. Kita belajar ni supaya kita dapat kenang dan kenal Allah Azza wa Jal. Sebab tu orang yang belajar, dia belajar peringkat awal, dia nak tahu hukum halal haram, dia nak tahu macam mana cara nak jalan. Baik, apa yang dia inginkan hujung sekali adalah supaya bibir dan juga lidah dia basah mengingati Allah Azza wa Jalla. Sebab kita belajar ni nak cari redha Allah. Orang kalau dah jatuh cinta, dia akan sebut orang yang dicintai. Macam kita lah, kita jatuh cinta dengan Nabi, mulut kita tak akan lekam berselawat. Sebab kita dah tak boleh nak elak dah cinta tu. Cinta tu dah masuk dalam hati kita, insya-Allah. Jadi mulut orang yang cinta, dia akan sebut orang yang dicintai. Jadi apabila kita mencari ilmu ini semata-mata kerana mencari redha Allah, akhirnya sampai satu keadaan kita ni, lidah kita akan sentiasa menyebut Allah, Allah, Allah. Kita akan ingat Allah dalam apa keadaan. Orang maki kita, tak apalah, yang penting Allah redha. Maksudnya semuanya akan dikaitkan dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi sebut di hujung hadis ini, siapa yang amalan dia lambat, amalan dia tu lambat, man batta'a bihi amaluhu, amal dia tu lambat nak sampai kepada dia. Maksud dia ni amalan dia biasa-biasa sangat, lebih kurang je amalan dia. Lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasab keturunan dia mula tidak akan cepat pergi kepada dia. Maknanya apa, kata para ulama, siapa yang amalannya kurang dengan sebab dia sendiri tidak berusaha untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, walaupun dia ini keturunan yang baik, sebenarnya keturunan itu tidak membantu dia untuk dekat kepada Allah. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalan dia itu melambat sangat, tak sampai sangat, lambat benar nak sampai. Maka dia punya nasab keturunan dia yang tinggi itu tidak akan cepat, tidak akan mempercepatkan. Bahkan sebenarnya iktimad kita pada amalan kita, bukan pada keturunan nasab kita. Oh, ayah saya hebat, itu ayah awak. Oh, ayah saya Tok Guru awak. Oh, Tok Guru Tok keturunan saya ni semua keturunan wali-wali awak. Kita tak boleh bangga semata-mata dengan keluarga kita, tapi kita sendiri mampu menyayangi mereka. Fastabiqul khairat. Dalam masa yang sama, tidaklah ini bermakna keturunan yang baik itu tidak bermanfaat. Bahkan keturunan yang baik memberikan syafaat di akhirat kelak. Keturunan yang baik, kalau contoh tok nenek moyang kita tu ada wali-wali Allah, ada orang alim, ada orang soleh, insya-Allah orang-orang alim di kalangan keturunan kita itu akan memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Itu semuanya dengan rahmat Allah. Tapi pada asalnya tidak boleh kita hanya berpada dengan itu. Sebab setiap kita ini perlu berusaha sendiri. Okey, adakah amalan itu menyebabkan kita ke syurga? Tidak. Yang menyebabkan kita ke syurga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Okey, apa tujuan saya beramal? Pertama, atas dasar kerana itu arahan Allah dan kita nak menzahirkan kecintaan kita kepada Allah. Dalam masa yang sama, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, amalan soleh itu akan membezakan seseorang di syurga nanti. Kedudukan di syurga beza-beza. Okey, perbezaan dalam syurga itu macam mana? Berdasarkan amalan masing-masing. Takkanlah satu orang yang hidupnya sentiasa mencari keridhaan Allah, dia ini selalu menyebut nama Allah, selalu dekat dengan Allah, takkanlah kedudukan di syurga sama dengan kedudukan satu orang yang sembahyang wajib je, sembahyang sunat tidak. Yang kawan ni tadi sembahyang wajib, sunat, dengan menuntut ilmu, habis masa cari redha Allah. Yang kawan tadi dalam sehari 5 kali ingat Tuhan. Takkan darjat yang sama, takkan sama. Jadi maknanya dengan amalan itu akan menyebabkan seseorang itu tinggi darjatnya di sisi Allah di syurga kelak. Walaupun masuk ke syurga Allah tu bukan dengan sebab amalan. Sebab kalau sebab amalan kita banyak kerosakan, maka tak layak untuk diterima sebenarnya amalan yang ada pada kita. Jadi hadis ini ajar kita, yang pertama sekali dia Nabi sebut, kalau kamu nak Allah buat kamu baik, maka buat baiklah kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis yang ke-37. Qala rahimahullahu azza wa jalla, al-hadith as-sabi'u wa thalathun an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam,
فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. Hadis ini para hadirin rahmati Allah, hadis yang memang kita semua tahu. Betapa kalau orang buat kebaikan Allah balas melampau-lampau, kalau buat jahat Tuhan balas satu je. Tak pula dibalas melampau-lampau. Cuma ada tempat dan ada masa kalau buat jahat juga di saat itu dan di tempat itu melampau-lampau Tuhan balas dosanya. Di mana? Sewaktu kita di Makkah. Kalau orang buat jahat, dia bukan dapat setakat satu, dia akan dapat lebih. Sebab apa? Sebab tempat ni tempat jalal Allah Azza wa Jalla. Tempat gahnya Allah. Tiba-tiba di tempat gah Allah kamu boleh buat lebih kurang Allah. Sebab itu, kalau diberi pilihan, kita nak tinggal di Makkah ke di Madinah, jangan pilih Makkah. Sebab bumi Makkah tu bumi jalal. Bumi gah Allah Azza wa Jalla. Pergi tempat rahmat Allah, iaitu bumi Madinah. Sebab itu dengan sebab adanya Nabi di Madinah, orang buat jahat di Madinah tak buat dosa di benda-benda. Sebab apa? Sebab ada rahmat di situ. Bukanlah di Mekah tak ada rahmat, tapi Allah zahirkan di Mekah itu adalah jalal. Manakala di Madinah pula adalah jamal, keindahan. Di Mekah gah, sifat gah yang ada pada Allah. Sebab tu siapa yang buat maksiat di Mekah berat dia. Dia buat baik pun melampau-lampau pahala dia. Tapi dia buat jahat pun melampau-lampau. Jadi hadis yang sedang kita pelajari ini adalah merujuk kepada tempat-tempat yang bukan di Makkah. Dalam masa yang sama, bukan juga pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, buat baik pun melampau, buat jahat pun Tuhan balas melampau. Sebab bulan haram ni Allah muliakan 4 bulan ini. Tiba-tiba di saat Allah muliakan waktu itu, zaman itu, kita boleh buat lebih kurang, buat maksiat juga. Jadi kalau nak buat maksiat, jangan buat pada bulan haram. Buat di bulan-bulan lain. Dan kalau nak buat maksiat, jangan buat di Mekah, buat di tempat lain. Maksudnya sila buat maksiat ke? Tidak. Kalau dah rajin sangat, dah buat maksiat. Mereka kena ada fiqhul muqaranah sikit. Dia kena ada muazanah di situ. Tapi masalahnya, takkanlah kita dalam jiwa kita, saya teringin nak buat maksiat, tapi demi untuk mengelakkan dosa yang teruk sangat, saya pilih tempat yang lebih kuranglah mudarat dosanya. Takkan begitu. Cuma kalau adalah orang tu dia dah jahat sangat, mimba bin nasihat, jangan buat jahat di Mekah. Buat jahat tempat lain. Maksud dia, sepatutnya tak boleh buat jahat, tapi dah kau ni kalau gila sangat nak buat jahat, jangan buat jahat di Mekah. Siang ke diri kau. Cari tempat lain. Tapi masalahnya di tempat lain pun ada juga Allah situ. Allah tetap Tuhan di tempat itu. Jadi takkanlah kita nak buat kejahatan yang tidak akan dapat ditutup daripada ilmu Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam hadis ini Nabi sebut secara umum. Jadi dengan bantuan hadis-hadis yang lain, tahulah kita pada bulan haram dosa pun melampau-lampau. Buat kebaikan juga melampau-lampau. Kalau di tanah Makkah tu, di tanah haram itu sendiri, buat kebaikan melampau-lampau. Buat jahat juga akan melampau-lampau. Jadi tahulah kita hadis ini adalah hadis yang umum, tetapi berlaku dia punya istisna dia. Berlaku pengecualian. Iaitu pada bulan haram dosa juga melampau-lampau. Begitu juga pada tempat tanah haram di bumi Makkah Al-Mukarramah, maka dosa juga melampau-lampau. 4 bulan haram dia. Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. 4 bulan ini. Okey, hadis yang ke-37 ni, yang mana ialah merupakan hadis kursi. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, daripada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi telah meriwayatkan hadis ini daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Allah telah mencampakkan dalam jiwa baginda Rasul alaihi salatu wassalam
akan makna yang diinginkan oleh Allah, lalu Nabi takbirkan dengan lafaz baginda Nabi. Jadi ini adalah contoh hadis qudsi, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan dan juga keburukan. Maksudnya semua kebaikan kita dicatat, dan juga begitu juga kalau kejahatan, ya. Lalu Allah telah menerangkan cara penulisan itu. Summa, kata Nabi, summa bayyana, bayyana Allah azza wa jalla dzali, kitabatal hasanat was sayyiat. Kalau kita buka dalam syarah, para ulama akan kata summa bayyana, sini fa'il kepada bayyan adalah Allah azza wa jalla. Jadi ini termasuk ucapan Nabi. Nabi kata kemudian dia, iaitu Allah, menjelaskan kepada kita cara bagaimana kejahatan dan kebaikan ditulis. Apa dia? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang dia baru bercadang-cadang, tapi tak bulat tekad lagi, baru sekadar cadangan, baru berangan-angan, belum dah berazam, dah bulat tekad, Dia ada beza di antara hammun dan juga azmun. Ham teringin lah, itu panggil ham. Tapi kalau azm, memang dah bulat tekad dah nak buat dah. Takdir Allah Ta'ala tiba-tiba tak jadi, kes kena langgar, contoh oleh azbillah, kes tiba-tiba tempat yang nak pergi tiba-tiba berlaku benda yang tak elok di situ. Jadi mungkin dia dah memang bulat tekad dah, tapi tiba tak berlaku juga perbuatan yang nak buat, atas dasar kerana ada masalah-masalah lain. Jadi kalau sekadar sekadar baru berangan-angan, inilah hadisnya. Tapi kalau azmun ni dah dekat dengan niat dah. Cuma bezanya niat itu di awal perbuatan. Adapun azmun sewaktu sebelum perbuatan. Contoh macam satu orang, dia dah keluar pada rumah, nak ke mana? Ke Ruak Jawi. Itu bukan ham. Ham ni kalau petang tadi, nak pergi ke tidak? Pergi lah. Tapi khatam 28 Ramadan, kalau kira-kira ni sempat 98, takkan tak nak cuti kot. Kan? Tapi yelah, daripada tak baca hadis, baca hadis. Tu baru ham. Tapi bila dah keluar pada rumah, dah tutup pintu, itu panggil azm. Bila niat tu, bila start baca kitab lah, itu dah niat dah. Dia dah start pada awal tu, dia dah makan niat. Okey, jadi cerita tentang hammun adalah berdasarkan hadis ini. Apa dia? Siapa yang bercita-cita, yang dia merancang-rancang, dia berangan-angan nak buat satu kebaikan, tiba-tiba dia tidak membuat kebaikan yang dia ingin lakukan tersebut, yang dia bercadang untuk melakukan tersebut, apa yang Allah buat pada dia? Dia baru nak cadang, belum bercita-cita dahsyat lagi ni, tapi tiba-tiba tak jadi nak buat. Malas lah. Contoh, besok nak baca satu juzuk lah dalam sembahyang, tengok baca hadis Nabi boleh satu rakaat Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Apa juzuk tu? Saya nak try sejuzuk. Besok. Hari ni tak larat lagi, baru lepas iftar. Besok. Tiba-tiba main besok, tak daya je. Tak jadi. Kan? Masalah dia punya cita-cita yang sungguh-sungguh tu, tapi walaupun tak azam lagi, Tuhan balas apa? Allah bagi kepada dia satu kebaikan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu syai, fasyai la budda an yushrab hala kaunihi sakhinan. Bikhilaf at-taqalid al-maliziyah allati tubih syurb asy-syai hala kaunihi bardan wa salaman. Ana bisabab anni qad makastu fi Misr fatrah tawilah su'aba alayya an ashrab syai hala kaunihi bardan. Baik. Kembali kepada dalam bahasa Melayu. Kalau dia dah bercadang, dia dah ada angan-angan nak buat kebaikan tu, akhirnya dia buat sungguh, maka apa yang Allah bagi, Allah akan menulis di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah akan tulis kebaikan yang satu yang dia buat tadi tu dibalas seperti 10 kali kebaikan, sehingga 700 kali ganda, sehingga kepada gandaan-gandaan yang lebih banyak. Tengok, satu kebaikan sekurang-kurangnya Allah akan bagi seperti kita melakukan kebaikan tu 10 kali. Itu sekurang-kurangnya.
Okey, sampai takat tu ke? Tak. Kadang-kadang sampai ke tahap 700 kali ganda. Macam kita buat benda tu 700 kali. Itu kelas tak? Kadang-kadang hanya Allah yang tahu berapa banyak Tuhan nak bagi. Sebab tu kalau kita tengok, banyak kebaikan dibalas 10, dibalas 10. Siapa puasa 3 hari setiap bulan, dia umpama dia telah berpuasa selama sebulan. Kan? Siapa yang berselawat kepada Nabi SAW sekali, Allah berselawat kepada dia 10 kali. Kerana satu kebaikan dibalas 10. Itu yang paling kurang. Tengok kita semayang 5 kali satu hari. Pahala kita dapat macam mana seumpama kita semayang 50 kali. Sebab itu pensyariatan semayang 50 kali itu tidak dinasahkan. Dari segi apa? Dari segi pahalanya tak berlaku nasakh. Walaupun yang berlaku nasakh adalah dari segi perbuatannya. Jadi itu adalah cara Allah Azza wa Jalla menulis kebaikan. Macam mana pula Tuhan tulis? Dari sudut kejahatan. Siapa yang dia berangan-angan, ada cadangan awal untuk melakukan satu kejahatan, tiba-tiba tak jadi buat. Dia fikir, tak jadi lah. Tak kisahlah apa tak jadi pun. Takut ke Tuhan ke, malu ke orang ke, kan? Yang penting dia yelah, buat baik imam, buat baik, tapi macam teringin lah. Sekali-sekala orang tak nampak. Bulan Ramadan ni semua tengah pada panas ni. Tengok, buat sekali kot buka puasa. Memanglah kuat, tapi yelah, bukan orang tahu pun kan. Tak boleh lah. Tak jadi pula. Bagus tak jadi tu. Bila tak jadi, apa yang Tuhan balas? Allah tulis kepada dia satu kebaikan yang sempurna. Ya Allah, Karim ya Allah. Siapa yang lontarkan untuk buat maksiat tu? Siapa yang mentakdirkan terlontar dia teringin nak buat maksiat tu? Main kalau ikut dari segi ilmu akidahnya adalah al-fa'il huwa Allah. Cuma yang salah siapa? Dia yang nak buat, dan Allah izinkan benda tu berlaku. Macam yang telah kita bincangkan sebelum ni. Allah yang takdirkan dan Allah pula yang ilhamkan dia untuk bertaubat. Akhirnya Tuhan juga yang bagi pahala. Tengok betapa karimnya Allah Azza wa Jal. Okey, kalau dia bercita-cita nak buat satu kebaikan, satu kejahatan, akhirnya dia jatuh juga. Dia buat juga kejahatan semua. Apa yang Tuhan buat? Allah akan tulis satu kejahatan, bukan 10 kali kejahatan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, berdasarkan makna yang disebutkan dalam kitab ni. Berlaku khilaf jugalah kalau tak silapnya lafaz yang kita baca ni adalah lafaz Imam Muslim. Saya tulis di taklid bawah tu, wal lafzu li muslimin wa lafzul Bukhari fihi ziyadat qalilah. Jadi lafaz yang kita baca ni berdasarkan riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari ada tambahan sikit. Itu pun sikit je lah. Ada sedikit tambahan riwayat. Okey, apa kata Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu ketika menghuraikan hadis ni? Sampai Imam Nawawi begitu teruja dengan hadis ni, beliau datangkan huraian beliau. Dalam hadis-hadis lain beliau tak datangkan huraian, tapi hadis ni secara khusus beliau datangkan huraian. Kata beliau, "Fanzur ya akhi, waffaqanillahu." Boleh baca waffaqanillahu, boleh baca waffaqanillahu. "Fanzur ya akhi waffaqanillahu wa iyyaka ila 'azimi lutfillahi ta'ala wa ta'ammal hadhihi al-alfaz." Tengok wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik untukku dan juga untuk kamu. Ini jumlah yang teradiyah. Doa Imam Isnawi, Imam Nawawi kepada kita. Tak lokek beliau doakan untuk kita kan. Tantas sebab kita baca ni, akhirnya kita pun terkena berkat doa beliau. Beliau min kibari awliyaillah. Sebab tu kita sama orang mukmin ni kena sayang, dan kita mendoakan semua kaum mukminin. Tak ada istilah ya Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin, melainkan si fulan tu ya Allah. Dia ni jangan diampunkan dosa dia. Selagi dia tak kena azab api neraka, selagi itu jangan ampunkan dosa dia. Dah itu qalbun qasi. Itu hati keras tu. Dia buat jahat macam mana dengan kita pun, kita nak dia selamat. Kita tak nak dia tu diazab. Sebab tu mulut kita jangan cepat doa buruk pada orang. Tengok Imam Nawawi. Imam kata apa? Waffaqanillahu wa iyyak. Ini jumlah yang maksudnya ya Rabbi waffiqni waffiq haula ya Rabb. Cuba tengok kata Imam Nawawi betapa besarnya lutfillah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Dan cuba tengok lapas-lapas ini.
Wa qawluhu indahu isyaratun ila al-i'tina'i biha. Kan innallaha katabal hasanat wa sayyi'at summa bayyana zat faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu. Kalimah indahu tu kata Imam Nawawi, ini adalah isyarat betapa Allah SWT begitu mengambil berat terhadap perbuatan tersebut. Syiddatil i'tina, isyarah ila li'tina'i biha. Ya'tani maksudnya Allah yahtam. Sampai sebut di sisi Allah, di sisi Allah. Rupanya ucapan itu sendiri ada makna yang besar. Kita baca macam tak perasan je. Boleh je kataballahu hasanatan kamilah, tapi bila Tuhan sebut kataballahu indahu, menunjukkan Allah ambil berat perkara ni. Wa qawluhu kamilatan litawkid wa syiddatil i'tina'i biha. Kamilah, boleh sebut hasanatan wahidah, pahala yang satu, tapi tak sebut satu, pahala yang sempurna. Menunjukkan betapa kuatnya Allah SWT nak bagi pahala tu. Dalam masa yang sama, betapa Allah sangat-sangat mengambil berat terhadap perbuatan pahala tersebut. Wa qala fi sayyi'ati allati hamma biha summa tarakaha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan fa akkadaha bikamilatan. Dalam orang yang buat dosa, dia bercadang nak buat dosa, tiba-tiba tak jadi buat, maka Allah sebut Allah bagi pahala kepada dia satu pahala yang sempurna. Tuhan tak sebut pun satu pahala. So kata satu pahala yang sempurna. Allah Ta'ala kuatkan dengan kalimah kamilah itu. Wa in amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan fa'akkada taqlilaha biwahidatan walam yu'akkidha bikamilatan. Atau bikamilatin. Kalau dia buat akhirnya dia bercita-cita cadang-cadang nak buat dosa dan akhirnya dia buat sungguh, Allah Ta'ala dalam hadis ni sebut memberikan kepadanya dosa yang sempurna atas dosa yang satu. Kenapa tu buat satu? Nak kata sikit je aku nak bagi dosa ni. Beza dengan tadi dah, pahala yang sempurna. Walaupun pahala tu maknanya dapat banyak lah kan. Pahala tu walaupun sebenarnya satu juga, tapi disebut kalimah kamilah untuk menunjukkan betapa Allah nak sungguh-sungguh bagi pahala. Tapi dalam isu dosa, Tuhan sengaja nak bagi sikit-sikit. Sebab tu Allah tidak berlaku adil kepada kita sebenarnya. Kalau berlaku adil, buat dosa, bagi dosa betul-betul kan. Tinggal kalau dia cadang nak buat dosa, tiba-tiba tak payah buat, tak payah bagi pahala, dia kau buat apa pun. Dan Allah tidak berlaku adil dengan kita. Allah berlaku rahim dengan kita. Allah begitu sayang dan begitu baik terhadap kita. Kalau Allah betul nak hukum kita dengan keadilan, tak masuk kita dalam syurga Allah, nanya kita. Tak layak kita dapat rezeki atas dunia ni, sebab kita tidak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Fa akkada taqlilaha biwahidah wa lam yuakkidha bikamilah. Falillahil hamdu wal minnah subhanah la nuhsi sana'an alaik. La nuhsi sana'an alaihi wabillahi at-taufiq. Maha suci Allah kan, kata Imam Nawawi. Setelah Imam Nawawi datang ke syarah ni, akhir Imam Nawawi kata sesungguhnya hanya kepada Allah lah pujian dan hak untuk mengungkit. Kalau Allah nak ungkit boleh sangat. Tengok hamba-hambaku betapa jahatnya kamu dan betapa baiknya aku. Kalau Allah nak mengungkit, sebenarnya yang paling berhak untuk mengungkit adalah Allah. Hanya untuk Allah lah segala puji dan hak untuk mengungkit. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Sifat ihsannya, sifat baiknya tidak ada langsung cacat celah. Tak akan kami mampu untuk memberikan pujian kepada Allah secara sempurna. La nuhsi sana'an alaih. Kami tak akan mampu untuk memuji Allah dengan pujian yang paling sempurna. Tak akan mampu kita membalas perbuatan baik Allah dengan kita memberikan pujian yang layak bagi Allah. Dan ia sebenarnya diambil pada ucapan Nabi. Dalam ucapan Nabi, Nabi pernah sebut, La uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Saya tidak akan mampu untuk memuji kamu dengan pujian yang paling layak untuk kamu, ya Allah. Sebab macam mana sekalipun tetap akan berlaku kekurangan dalam saya memujimu. Maka kamu ada sebagaimana yang kau puji dirimu sendiri, ya Allah. Itulah, bila Allah puji diri Allah, maka itu yang paling sempurna. Kita nak puji Allah, tak sempurna lagi pujian kita. Tak sampai tahap untuk paling maksimum untuk kita memuji Allah Azza wa Jalla. Wabillahi at-taufiq.
Segala benda yang kita dengar ni takkan mampu kita buat, takkan mampu kita dapat kalau tidak dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Hayya bina ya jamaah, fa innal waqta yamshi bisur'ah. Qala rahimahullahu azza wa jalla al-hadith al-thamin wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'idhannah. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, Nabi sebut tentang bahaya kalau kita bermusuh dengan waliullah. Bermusuh dengan wali Allah maknanya kita menentang orang yang dicintai oleh Allah. Kalau dah kita menentang orang yang dicintai Allah, yang orang tu jadi tinggi kan, dia disayangi Allah, tiba-tiba kita benci dengan dia dan kita lancar perang dengan dia, maka Allah kata kalau gitu biar aku perang kamu. Sebab aku yang menjadikan dia itu waliku. Aku yang pilih dia menjadi waliku. Yang kamu pergi tak suka dengan dia sebab apa? Yang kamu tak suka dengan aku. Sebab tu Nabi sebut innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah telah bersabda, Allah telah berfirman. Hadis ini juga adalah hadis kursi ya. Barang siapa yang dia ini memusuhi waliku, melakukan kejahatan terhadap waliku, maka sesungguhnya aku melancarkan perang kepadanya. Aku memberi i'lan, aku memberitahu kepada orang lain, kepada para malaikat yang aku mahu berperang dengan orang tersebut. Okey, tapi masalah siapa wali Allah tu itu isu dia. Kalau adalah senarai senang. Kita buat jahat dengan orang lain, yang wali jangan buat jahat. Sebab ada senarai. Senarai wali-wali Allah untuk tahun ini. Ikut negeri, ikut negara. Tengok, kita nak buat jahat dengan orang ni, tengok dia masuk dalam senarai ke tidak. Kalau ada senang. Sebab kita, kalau yang bukan wali, kalau kita buat jahat sekali, walaupun Tuhan tak suka, tapi kurang sikit kot kan. Taklah sampai Tuhan nak melancar perang. Bila salah siapa wali tu? Itu hikmah mengapa Allah Azza wa Jalla menutup dan tidak memberitahu kepada kita siapa walinya. Sebab ada wali zahir karamatnya. Ada wali-wali Allah yang zahir karamatnya. Macam Syekh Saleh Al-Ja'fari, zahir betul karamatnya. Zahir sungguh karamahnya. Kalau ikut dalam kisah hidup beliau, Syekh Saleh Al-Ja'fari, Allah yarhamuh, saya tak sempat dengan beliau. Saya sampai-sampai beliau dah tak ada dah. Kalau kita baca kisah hidupnya, ya Allah, dahsyat dia punya barakah ataupun karamahnya. Zahir sungguh. Satu hari tu beliau mengajar di Masjid Sayyidina Husin, tiba-tiba mari satu orang tanya soalan. Bila orang tu tanya soalan, lepas orang tu tanya soalan, lepas tu orang tu balik. Lepas tu Imam Syekh Saleh Jafari tanya, saya tahu tak siapa yang tanya tu? Orang tu tak tahu. Itulah Nabi Allah Khadir alaihi salam. Dan ada satu kisah yang kalau ikut dalam kisah beliau, pernah satu hari sewaktu beliau mengajar, tiba-tiba mari anak murid. Dia kata pergi mandi junub dulu. Apa ni tak mandi junub? Masuk masjid tak mandi junub. Masjid Azhar. Sampai begitu sekali sampai ya Allah, kalau kita baca tentang karamah yang zahir pada beliau, dahsyat. Dan ada saya dapat tahu bahawa antara karamah Syekh Saleh Ja'fari ni, beliau melihat Rasulullah setiap hari. Katanya bukan dalam mimpi, secara yaqazah. Cuma yang last ni saya tak ingat dia punya di mana dia punya masdar dia punya cerita asal dia. Tapi memang beliau melihat Nabi, ya imam yaqazah, ya secara mimpi. Tapi setiap hari sampai orang kata maknanya di sini menunjukkan Allah Ta'ala kurniakan kepada beliau dari sudut ini lebih daripada Imam Suyuti. Imam Suyuti seminggu sekali melihat Rasulullah secara yaqazah.
Tapi Syekh Saleh Ja'fari setiap hari. Maknanya itu contoh wali Allah yang zahir. Baik, ramai wali Allah yang tak zahir. Ramai wali Allah yang tak zahir. Sekarang macam mana kita nak pastikan kita tak melakukan kejahatan kepada wali Allah? Dan keadaan kalau wali yang zahir tak apalah. Untuk wali yang zahir di kampung kita tahulah. Tapi yang tak zahir tu macam mana? Dan siapa? Maka dengan sebab itulah, apabila Allah tidak memberitahu kepada kita siapakah dia wali Allah, maka jangan kita buat jahat dengan mana-mana umat Nabi Muhammad SAW. Takut yang kita buat jahat itu adalah wali Allah. Kalau ikut Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, kata beliau, kalau ulama Azhar bukan wali Allah, siapa lagi wali Allah di dunia ni? Kalau ulama Azhar ni tidak jadi wali, siapa lagi wali tu? Dan hari ni kalau kita tengok, kadang-kadang kawan-kawan kita lancang mulut dengan para ulama Azhar. Dengan sebab isu-isu politik yang kadang-kadang dia pun tak tahu hujung pangkal, cepat mulut dia. Jadi kita nak jawab macam mana ni? Apa nasib dia kalau dia sudah melancang perang dengan Allah? Kalau betul orang yang dimaki tu, ulama yang dimaki tu, dia ingat ini ulama su, tiba-tiba ini adalah di antara wali Allah. Dia nak jawab apa di akhirat kelak? Dia nak hidup macam mana kalau Tuhan ada lancang perang dia? Berkat mana dia akan dapat? Sebab tu jangan sama sekali kita buat lebih kurang dengan umat Nabi Muhammad. Walaupun mungkin kita tengok zahir dia jahat. Kawan-kawan kita mungkin akhlak tak baik. Tak tentu tu. Itu yang zahir. Yang tak zahir kita tak tahu. Entah dia dengan Tuhan berintih macam mana. Maka oleh kerana kita tak tahu siapa yang wali tu, cuma satu yang pasti yang bukan wali tu kita. Saya contoh, saya memang pasti saya bukan wali. Wali apa? Mayang tak tu hala. Quran tak hafal lagi nak jadi wali macam mana? Kan? Wali Fatimah anak saya boleh lah kan. Anak saya ada seorang Fatimah. Siapa berkenan boleh lah isi orang kan. Kecil lagi lah kan. Jadi macam mana kita nak tahu benda tu? Kita tak tahu. Bila kita tak tahu, maka ambil jalan selamat. Sebagaimana kata Fadilatul Syekh Husri, jangan buat jahat dengan umat Nabi Muhammad. Dan kita kena letak dalam hati kita, semua umat Nabi Muhammad ni wali Allah, melainkan seorang saja bukan wali Allah, saya. Itu diajar sungguh dalam tasawuf tu. Sebab kita nak kata dia bukan wali Allah sebab apa? Ni takkan jadi wali Allah. Kita dah sangka buruk dengan dia. Tahu mana kita dia bukan wali Allah? Tahu bila turun wahyu yang dapat tahu dah. Sebenarnya turun wahyu kamu bukan wali. Tahu mana? Dan masa sama kita tak boleh sangka buruk dengan orang. Okey, itu dengan orang biasa. Macam mana pula dengan para awliya, dengan para ulama yang besar-besar, yang mereka ini menjadi orang yang menjadi sebab kepada terbentangnya ilmu Islam seluruh dunia. Macam ulama-ulama Al-Azhar. Sebab tu adik-adik yang dirahmati Allah, kalau ada orang cuba memburuk-burukkan ulama Azhar, kita ambil perkataan senyap. Kan? Takut bila kita terancang mulut dengan ulama Azhar, takdir Allah Ta'ala itu wali, berat kita. Sebab Nabi kata, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Dan tak ada siapa pun yang akan menang perang kalau dia berperang dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sebut tentang macam mana seorang wali itu. Tidak ada seorang hamba pun, tidak ada seorang pun hamba-Ku yang mendekatiku dengan satu perbuatan yang lebih aku sukai berbanding dengan kalau dia melakukan perbuatan fardu. Maksudnya pahala fardu lebih banyak daripada pahala sunat. Dan kita semua orang Islam, insya-Allah kebanyakan kita melakukan perbuatan-perbuatan fardu. Tambah lagi dengan benda sunat. Perbuatan fardu pahala lebih banyak berbanding dengan perbuatan sunat. Kemudian kata Nabi dalam hadis ni, berdasarkan hadis qudsi, terus menerus hamba ke itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan perbuatan sunat. Dia terus buat begitu sampai aku akan cinta kepada dia. Kita tengok ramai kan orang-orang baik kita, orang soleh kita yang banyak dengan amalan-amalan sunat, dengan zikrullah yang tak berhenti. Tu macam mana kalau dia bukan wali? Ikut tanda tu insya-Allah. Tapi tak ada keramat pun, tak semestinya wali ni kena zahir keramat. Bahkan para awliya tak suka keramat zahir. Sebab itu memalukan dia. Elok dia dengan bercinta dengan Allah, tak ada siapa tahu yang pergi zahir buat apa. Jadi para awliya tak suka dia ni zahir keramat. Beza dengan orang biasa, dia nak dia tu zahir keramat. Keluar dah keramat. Mana keramat? Dah, wali Allah tak suka keramat zahir pada dia. Apabila Allah katalah hadis ni, apabila aku sudah cinta kepada dia, maka akulah pendengaran dia. Yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Dan akulah yang menjadi penglihatan dia, yang dengan sebab penglihatan itu dia telah melihat.
Dan akulah yang telah menjadi tangannya, yang mana dengan tangannya itulah dia memukul, dia menyentuh. Dan akulah kakinya, yang mana dengan kaki tersebut dia berjalan. Jadi di sini berlaku majaz. Bila pula Allah jadi telinga wali tu? Kita jumpa dia, telinga ni adalah Allah. Ni Allah ni, tangannya ni. Dah, jangan faham gitu. Sebab itu, sebarang ayat-ayat dan juga hadis Rasulullah yang zahirnya menunjukkan Tuhan jadi makhluk, perlu ditakwil. Contoh macam ni, kita nak kata, kalau gitu telinga wali tu Allah. Banyak ni, telinga dia buat Allah, tangan dia buat Allah, kaki dia ni buat Allah ni. Ni Allah ni. Tak, kita tak faham gitu. Bingai sangat kalau cakap orang KL kan. Jadi hadis Nabi perlu difahami berdasarkan cara cakap tu sendiri, dan perlu berdasarkan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni banyak dengan kalimah majaz. Sebab tu siapa yang kata Ar-Rahman ala arsy istawa, Tuhan duduk atas langit, duduk di atas arasy, ini orang yang tidak faham bagaimana Al-Quran tu penuh dengan majaz. Sebab kalau Tuhan bertempat, okey, ni sebab ni firman Allah kita kena pegang. Ni hadis ni macam mana pula? Main kita kena pegang juga hadis zahir ni. Jadi sekali Allah di langit, sekali Tuhan di telinga tu. Telinga tu si Tuhan. Kaki tu sini Tuhan, tangan pun Tuhan. Takkan nak faham macam tu. Jadi sebab tu kullu nafsin aw hamat tashbiha aw wiluhu aw fawwid warum tanziha. Dan kalau dia meminta kepadaku, nescaya akan kuberikan apa yang dia minta. Dan kalau dia minta perlindungan daripadaku, nescaya akan berikan perlindungan kepada dia. Ini seorang yang sampai kepada tahap dia ini dicintai Allah, menjadi wali Allah. Semua pergerakan dia adalah berdasarkan kehendak Allah. Dia tak akan buat benda yang tidak oleh Allah. Sebab telinga dia, mata dia semua sudah pergi kepada keredaan Allah. Dan kalau dia minta, Tuhan akan bagi. Cuma kadang-kadang ada juga minta lambat bagi. Lambat bagi bukan maksud dia Tuhan tak bagi. Ya, lambat bagi bukan maksud tak bagi. Tapi bila dia minta, Tuhan akan bagi. Cuma sama ada bagi cepat, bagi lambat, atau Tuhan bagi dengan yang lebih baik daripada yang dia minta. Hadis ni riwayat Imam Rawahul Bukhari. Imam Bukhari. Baik, hadis yang terakhir untuk malam ni. Wa anhu bihi qala al-hadithu tasi'u wa thalathun. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Boleh baca dua, rawahu Ibnu Majah dengan ta al-marbutah, ataupun dibaca dengan huruf ha dan dimatikan. Rawahu Ibnu Majah. Ada dua tu Okey, dalam hadis ni apa yang disebut oleh Nabi SAW? Sesungguhnya Allah telah tajawaz, maknanya mengampunkan. Tajawaza li, Allahu Akbar, ala hazihil kalimah al-aliyah. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan daripada umatku ini dengan sebab apa? Dengan sebab aku. Maknanya atas kerana sebab Nabi, Allah Ta'ala ampunkan kita. Allahumma salli alaihi. Kalau maknanya dengan sebab Nabi, dan di sini menunjukkan berlaku khususiah pada Rasulullah. Kalau bukan dengan sebab Nabi, maknanya tak akan berlaku yang akan disebut tadi, yang akan disebut ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengampunkan. Tajawaz ni mengampunkan, telah melepaskan. Kita boleh maknakan begitu. Allah membiarkan, maknanya mengampunkanlah, ataupun tidak menulis ia sebagai dosa. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan atas sebab kerana aku. Allah ampunkan daripada umatku akan al-khata', kesilapan. An-nisyan, kelupaan. Dan wama ay wa kullu fi'lin ustukrihu alaihi. Semua perbuatan yang umatku ini dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Jadi dengan hadis ini Nabi kata Allah telah mengampunkan daripada umatku kesilapan, kelupaan, dan juga sebarang perbuatan yang dipaksa, yang umatku dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Maksud dia apa? Allah mengampunkan ismal khata'. Allah mengampunkan dosa terlupa, dosa silap, dosa satu orang melakukan perbuatan kerana dia kena paksa perbuatan tu.
Maknanya, tahulah kita bahawa umat sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka bukan umat Nabi Muhammad, kalau mereka tersilap, mereka ditulis dosa. Kalau mereka terlupa, tak semayang terlupa, berdosa. Dan kalau mereka kena paksa, akhirnya mereka buat benda tu kerana ada keterpaksaan, mereka berdosa. Tapi kenapa kita tidak berdosa? Li ajli, kerana sebabku. Sebab aku adalah rahmah untuk umatku dan juga untuk seluruh alam. Khusus untuk umat Nabi Muhammad, dengan sebab betapa Allah cinta pada Nabi, semua yang berkait dengan Nabi semua Tuhan cinta, termasuklah kita. Sebab tu hadis ini, selain daripada kita dapat tahu orang buat dosa, orang tersilap tidak berdosa, orang terlupa tidak berdosa, orang kena paksa tidak berdosa, di sini juga menunjukkan betapa besarnya kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Azza wa Jal. Sebab tu di akhirat kelak, semua manusia akan berterima kasih kepada baginda Nabi. Dan ketika itu, tahulah manusia seluruhnya. Kita memang tahulah, daripada awal kita tahu. Tapi yang tidak beriman kepada Allah pada hari itu, semua jadi beriman kepada Allah. Tapi sudah tidak berguna lagi keimanan bagi orang yang tidak beriman di atas dunia, tapi beriman ketika itu. Semua mereka mengakui betapa Nabi adalah merupakan rahmatan lil alamin. Apabila tidak ada seorang pun yang mampu untuk meminta kepada Allah kerana malu dan takut kepada Allah ketika itu, tak ada seorang pun yang berani bersuara kepada Allah minta supaya dimulakan hisab. Sehinggalah akhirnya semua mereka bertemu pada Nabi, seorang Nabi ke seorang Nabi. Akhirnya Nabi Isa last sekali kata, pergilah bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi kata, ana laha. Sayalah orang yang akan berhak untuk meminta perkara tersebut. Lalu Nabi pun sujud pada Allah, minta supaya dimulakan hisab. Semua manusia bersyukur, berterima kasih kepada Nabi ketika itu, kerana mereka tahu betapa tingginya kedudukan Nabi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita Alhamdulillah, Tuhan rezekikan tahu daripada awal lagi. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena banyak berterima kasih kepada Allah yang telah merezekikan kita baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, setakat ni dahulu, insya-Allah. Besok kita akan masuk pada hadis yang ke-40, 41 dan 42 kalau ada rezeki, insya-Allah. Biiznillah Azza wa Jalla. Nak khatam dah kita ni. Alhamdulillah. Cuma selepas daripada hadis yang ke-42 tu, kebiasaannya bila habis pada hadis ke-42, khatamlah kitab. Biasanya. Dan saya sendiri banyak meriwayatkan, mendengar daripada para masyayikh tentang hadis 40 ni. Hadis 40 tu last lah. Tapi nuskhah yang ada pada kita ni ada sambungan dia. Dan sambungan ni banyak tidak ada pada manuskrip tulisan tangan. Bahkan dalam kitab-kitab cetakan pun, setahu saya ada satu saja cetakan yang ada penghujung dia ni. Cetakan Darul Minhaj kalau tak silapnya. Iaitu dia ada bab yang terakhir yang Imam Nawawi sebut di dalam mukadimah, beliau akan datangkan bab tersebut. InsyaAllah kita akan baca bab-bab tu sampai khatam kitab secara penuh biiznillah azza wajal, sebelum kita khatam dengan fadilatul Syekh Said bin Shaltub pada 28 Ramadan nanti biiznillah azza wajal. Okey. Jadi kalau adik-adik ambil macam sembahyang tarawih dia 20, ambil yang 8. Kalau adik-adik ambil pendirian untuk okey sampai hari ke-42, khalaslah. Tak nak jumpa dah, itu terpulanglah. Itu satu pendirian yang baik juga kan. Tapi kalau kita nak dengar daripada sampai habis, insya-Allah saya akan teruskan sampailah kita khatam bab yang terakhir sekali yang didatangkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Cuma bab yang terakhir itu sebenarnya dia lebih kepada huraian ringkas Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu terhadap hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga diberkati Allah, semoga saya disayangi Allah. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita menyudahinya dengan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.